pertama, kita kena faham situasi bahwasanya itulah ujian yang Tuhan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak menguji kita, dan positiflah terhadap ujian Allah tu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad faham bahwasanya itulah cara Allah Subhanahu wa taala nak mendekatkan kita kepada Dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya doa tak boleh berhenti. Doa kena jadi rutin sepanjang masa, detik dan ketika kita mendoakan suami mendapat taufik dan juga hidayah. Semua duduk di tangan Tuhan. Pada puan yang bertanya, saya cadangkan yang pertama, doa tanpa henti. Yang kedua, bila mana kita beramal, kita niat Allah, kita niat dan berdoa, ya Allah Tuhanku, dengan berkat, kalaulah ada pahala, kalau kita berkuliah, kita kata, ya Tuhanku, kalaulah ada pahala kami, kalaulah ada pahala aku pada malam ini, ya Allah Tuhanku, Muhammad sallallahu Muhammad, sampaikanlah, masukkanlah ke dalam buku amal soleh suami aku. Niat macam tu. Nanti bila kita buat apa kebaikan sekalipun, bangkit sembahyang tahajud, hadir pengajian, bersedekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua niat, ya Allah Tuhanku, kalau ada pahala ni Tuhan, ya Allah, masukkanlah ke dalam buku amal soleh suami aku. Ni amalan memudahkan untuk Allah buat satu proses untuk Tuhan ubah hati suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila muslimat puan masak di rumah, bila masak ni salli ala sayyidina Muhammad, masak tu khidmat pada suami tu. Walaupun suami ingkar, walaupun suami tak patuh pada Tuhan, kita masak. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat khidmat aku di Tuhan, Engkau bukakanlah hati suami aku. Dia panggil tawassul dengan amal soleh. Itu banyak juga menjadi amalan yang dibuat oleh orang dulu-dulu, sehingga masalah Sayyidina Muhammad segalanya berubah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitu cara dia. Sebab dulu pernah berlaku zaman salafun soleh dulu, Nabi cerita dalam hadis, 3 orang masuk dalam gua, lepas tu tiba-tiba pintu gua tutup, jatuh batu menutup pintu gua. Bila pintu gua tu tutup, 3 orang ni mereka lepas dengan sebab mereka bertawassul dengan amal soleh. Satu orang tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia bertawassul macam ni. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ni, dia ada mak ayah. Dia ada mak ayah. Dan dia sering kali bawa balik makanan untuk jamu mak ayah dia. Dan dia lebih utamakan mak ayah daripada anak-anak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari tu, dia balik-balik tengok-tengok, mak ayah dah tidur. Anak-anak duk, ketika tu dia setiap hari dia balik, dia bagi makan mak ayah dulu. Tapi hari tu mak ayah tengok-tengok dah tidur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi anak-anak ni nak makan. Dia tak bagi anak dia makan sebab dia nak bagi pada mak ayah dulu. Anak ayah, lapar ayah. Ya Allah, lagi macam mana makan hampa ni? Aku nak bagi mak ayah aku makan dulu. Sampailah subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, anak-anak ni kelaparan waktu malam. Siang nak cerah baru mak jaga. Barulah bagi makan mak. Lepas tu tengok anak dah tidur semualah, lapar dalam keadaan menangis dalam keadaan kelaparan. Tidur dalam keadaan lapar. Dia kata, ya Allah, kalaulah itu amal soleh aku Tuhan, Engkau tolong buka pintu gua. Tengok-tengok, pintu gua terbuka. Batu tu yang menutup tu terbuka. Lepas tu kawan kedua kata, oi, hang no, hak tu amal soleh hang no. Hang amal soleh hang apa pula? Orang ni kata, saya ni dulu Saudara Sayyidina Muhammad berkenan dekat sepupu saya. Saudara Sayyidina Muhammad, sepupu saya ni cantik, orang lawa. Hari tu subhanallah, Saudara Sayyidina Muhammad, si sepupu saya ni perempuan ni,
dia main rumah saya, dia nak minta sikit sedekah sebab dia dalam keadaan sesak. Waktu tu dia kata, boleh nak bagi, tapi hang tolong tunai, hak aku nak kat hang. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah nak berlaku dah perzinaan antara dia dan sepupu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu sepupu dia kata, bertakwalah kepada Allah. Dia nak tak buat, tak, dia perlu duit. Waktu tu dia kata, bertakwalah pada Allah. Dia pun bila dengar dengan takwa pada Allah, dia tersentak. Langsung dia kata, saya minta maaf. Dia pun keluar. Dia tinggalkan pupu dia dalam keadaan baik, tanpa sempat berlaku perzinaan. Dia kata, Tuhan, kalaulah hak tu amal soleh aku, Tuhan, ya Allah, tolong buka pintu gua. Terbuka sikit. Orang tiga pula, soalan sama, dia ni bos. Dia bos. Dia tokeh, soalan Sayyidina Muhammad. Orang yang main kerja, semua dia bagi upah. Main satu orang minta kerja dengan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belum pun sempat dia bayar upah, orang tu pi mana hala tak tahu. Jadi saya simpan duit tu, dia bagi beranak. Sampailah dia bagi beranak duit dia tu, masalah Sayyidina Muhammad, sampai jadi berpuluh-puluh, beratus-ratus ekor unta antara satu bukit dengan satu bukit, lembah penuh dengan unta daripada duit hak upah tadi. Jadi dia terpaksa jaga pula unta orang, bukan unta dia. Tiba-tiba satu hari, mainlah kawan hari tu ni main tuntut upah. Bila tuntut upah, dia kata, upah hang tu apa dia? Tu dia hantar bukit dengan bukit tu, berapa ratus ekor unta tu ambil kat hang. Saya nak ambil hak saya ya. Hak saya, hak hang lah tu. Daripada upah hang itu aku bagi beranak sampai jadi beratus-ratus ekor unta. Soalan saya. Jadi orang tu pun kata, okey tu pergi ambil semua, meneru buat balik. Sepatah terima kasih pun tak keluar. Faham tak? Terima kasih sepatah pun tak kata. Jadi berasa tak hati macam mana? Dia ni pada macam tu lah. Jadi, ya Tuhanku, kalau lah hak tu amal soleh aku Tuhan, masalah Sayyidina Muhammad, ya Allah, tolong buka pintu gua. Barulah boleh terbuka pintu gua dengan sebab tawassul dengan amal soleh. Ni hadis Rasulullah. Jadi saya cadangkan kepada puan dan siapa saja yang dalam situasi ini, masalah Sayyidina Muhammad, duk masak, basuh pinggan, basuh baju, sekat baju suami, kemas rumah, sebelum tidur, ya Allah Tuhanku, masalah Sayyidina Muhammad, kalaulah semua amal tu Tuhan dikira amal soleh, ya Allah, ubahkan hati suami aku. InsyaAllah tu berkat. Lepas tu kalau dalam tu sama, nazarkan, ya Allah Tuhanku, masalah Sayyidina, kalaulah suamiku berubah Tuhan, aku nak puasa 3 hari. Bagi orang yang tak ada puasa, 3 hari tu banyak lah. Ya Tuhan, aku nak puasa sebulan. Tu dia, sebulan ni benar berat. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita nak Allah qabul, dia kena bayar. Faham? Kena mahal sikit. Hati suami tu minta Allah ubah, ya Allah, aku nak puasa 21 hari contohnya. Allah bagi mudah, insya-Allah. Allah bagi mudah, insya-Allah. Tu cara-cara bagaimana para ulama memberi panduan pada kita sesaat kita nak melepasi sesuatu masalah. Lepas tu, sedekah ni, masalah Sayyidina Muhammad, contoh pada hari Jumaat, sedekah paling banyak, paling besar. Dalam dompet ada 100, buat keluar 100 tu, pergi sedekah tentang mana? Allah Tuhanku, dengan berkat sedekah ni Tuhan, tolong ubah hati suami aku. Buat 40 hari, insya-Allah akan ada perubahan pada suami. Lepas tu mai hajat jangan tinggal.
Solat hajat jangan tinggal. Setiap malam, setiap hari, malam dan siang, mai hajat, ubah, ya Allah, minta engkau ubah hati suami aku. Jadi insya-Allah Sayyidina Muhammad begitu. Tak ada jalan lain melainkan semua kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dhaif, kita lemah, kita tak mampu. Tapi kalau kita bergantung dengan yang Maha Kuat, insya-Allah kita akan berjaya biiznillah.